saving my life. Bagi pihak dan ya fashion, kami mengucapkan sama-sama Perdana Menteri. Sebenarnya bagus. 4. Siksa neraka. Oh, akhirnya apa yang saya katakan di awal tadi, guys, terbukti juga dan masuk dalam senarai film Indonesia yang diharamkan di Malaysia, Siksa Neraka. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, biasanya, selalunya Fakta Channel mengupload video terbaru, guys. Dan kemarin di hari Sabtu malam Minggu, beliau sudah upload video terbaru. Dan seperti biasanya, rame juga yang request dari Instagram dan juga di ruang komentar, guys, ya. Oke, tajuk kali ini adalah 10 film terkenal dunia yang diharamkan di Malaysia, guys. Alamak, satu babak je sebab inilah diharamkan. Kalau di Indonesia, guys, nama dari lembaga yang selalunya menyensor atau tidak memperbolehkan film masuk dalam Indonesia yaitu adalah Lembaga Sensor Film Indonesia. Kalau dekat Malaysia berarti namanya ini adalah LPF, Lembaga Penapisan Film Malaysia. Jadi apa-apa film yang sekiranya terlalu vulgar, terlalu berbahaya untuk ditonton ya dari semua kalangan, anak-anak, remaja. Nah, ini tugas atau job dari Lembaga Penapisan Film Malaysia lah, guys, ya. Oke, kita akan tonton bersama-sama 10 film apa saja yang terkenal di dunia tapi diharamkan di Malaysia. Apakah Indonesia masuk dalam senarai? Karena setahu saya ada beberapa film Indonesia yang telah diblokir, tak bisa nonton di Malaysia karena alasan sensor yang ketat, ya, kekerasan mungkin agak ekstrim lah, muatan isi yang agak sensitif lah, guys, ya. Ada 3 nih setahu aku. Ada Siksa Neraka yang paling terbaru nih, geng, ya, di tahun 2023. Lalu ada The Raid yang kedua, dan yang ketiga ada Rumah Darah. Selebihnya aku tak pasti, mungkin kawan-kawan nanti boleh menambahkan. Nah, kira-kira apakah ada nih, geng? Semoga gak ada, geng, ya. Oke lah, guys, ya, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping boleh kalian check out sekarang juga. Oke, tanpa buang masa kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa video terbaru dari Fakta Channel 10 film terkenal dunia yang diharamkan di Malaysia. Hanya kerana tajuk ni, Malaysia terus haramkan filem ni selama-lamanya? Korang nak tahu tak? Sebelum wujudnya Lembaga Penapis Filem, tugas menentukan sama ada sesuatu filem boleh ditayangkan atau tidak sebenarnya dilakukan oleh pihak polis. Namun selepas tahun 1954 barulah LPF ditubuhkan, dan sejak itu setiap filem yang nak ditayangkan di Malaysia perlu melalui tapisan mereka terlebih dahulu. Terdapat lebih ribuan filem dalam Malaysia dan 2 negara telah ditapis. Ada yang diharamkan kerana keganasan, ada yang diharamkan kerana agama, dan ada juga yang diharamkan atas alasan yang kekal misteri sehingga hari ini. Nak tahu filem apa? Jom bersama Faktau kita sediakan popcorn dan mulakan tayangan. Ya, popcorn jangan lupa, kopi, guys. 10 filem terkenal dunia yang diharamkan di Malaysia. Oke. Disclaimer, video cadangan kali ini adalah untuk tujuan informasi dan ulasan. Sesetengah visual mungkin sensitif dan dipaparkan dalam konteks penerangan, namun telah disesuaikan untuk kesemua lapisan masyarakat. Luar biasa admin dari Fakta Channel sampai memikirkan hal sedetail ini, geng, ya. Budi bicara ke orang, amat Faktau sarankan. Oke. 10 Zoolander. Zoolander. Sebenarnya bila nama Malaysia muncul dalam filem Hollywood, mesti kita rasa bangga, kan? Ya. Fly straight home. I got turned around. Turned around. We were in Malaysia. Yes, Tapi filem dalam senarai kali ini agak berbeza. Oke. Ya. How can children learn how to read Zoolander if they nih. can't even fit inside the building?
filem komedi bertajuk Zoolander yang dilakonkan oleh Ben Stiller mengisahkan tentang seorang model terkenal yang telah dicuci otaknya untuk menjalankan satu misi rahsia, iaitu mengambil nyawa pemimpin Malaysia. Nah itu aku pernah nonton lagi ya, kalau tak silap ada di satu video Abang Ras Daniel guys ya. Makanya itu dia diharamkan di Malaysia ya, karena dia membuat satu jalan cerita untuk Perdana Menteri Malaysia guys. Gila nggak tuh? Aduh. Prime Minister of Malaysia. Prime Minister Malaysia Kenapa itu. pula pemimpin Malaysia jadi sasaran? Dalam filem tu, pemimpin Malaysia kononnya mahu meluluskan undang-undang untuk menghapuskan amalan buruh kanak-kanak dalam industri fashion. As the newly elected Prime Minister has given this impoverished nation the gift of hope, promising to raise the substandard minimum wage Gila sih. and end child labour once and for all. Namun, sekumpulan tokoh fashion yang tamak bimbang keuntungan mereka terjejas, lalu merancang untuk menghapuskan pemimpin Malaysia sebelum undang-undang itu diluluskan. Nah, ini nih pemimpin Malaysianya ini, geng. Nah, ini kan yang digambarkan itu. Ya, patutlah kalau film ini di-blok ya, di-ban, diharamkan ditonton di Malaysia, guys, ya. Derek Zoolander just tried to Prime Minister of Malaysia. Disebabkan jalan cerita inilah, Lembaga Penapisan Filem Malaysia terus mengharamkan Zoolander kerana dianggap memberi gambaran negatif terhadap Malaysia, termasuk menggambarkan negara ini sebagai sebuah negara miskin. Kalau korang nak tahu, pihak penerbit turut menghasilkan versi khas untuk beberapa pasaran Asia dengan menukar semua dialog yang menyebut Malaysia kepada Micronesia. Derek and Matilda are in hiding because some dudes brainwashed Derek to off the Prime Minister of Micronesia. Namun di Malaysia, Micronesia. Zoolander masih kekal diharamkan sehingga hari ini. Thank you, Derek Zoolander, for saving my life. Bagi pihak dan Yafashun, kami mengucapkan sama-sama Perdana Menteri. Sebenarnya bagus ya. Bagusnya itu dari pengenalan Malaysia lah, guys, ya. Tadi pelakon utamanya juga sempat berbahasa Melayu juga lah, guys. Tapi ya itu tadi, guys, agak-agaknya ini gimana nih menurut korang ya? Maksudnya tidak ada alur cerita yang lain, guys, selain mengkill Prime Minister kan? Aduh, oke, stop dulu lagi. Zoolander ini aku pernah nonton, geng, ya. Dan yang digambarkan sebagai Perdana Menteri Malaysia ya orang tua tadi itu, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. 9. Abominable. Kalau korang tengok kartun ni, Not possible. Oh ya, kartun nih. nampak macam kartun biasa je kan? Tapi Ya. korang tahu tak, hanya kerana satu babak beberapa saat dah cukup untuk menyebabkan filem ini tidak ditayangkan di Malaysia. Nah, Abominable ialah filem animasi terbitan DreamWorks yang mengisahkan pengembaraan seorang remaja perempuan ini. bernama Yi Yang. ya. There's a Yeti on my roof. Membantu seekor Yeti comel bernama Everest pulang ke Gunung Himalaya. Is that your home? Oke. No way. Namun, kontroversi sebenar bukan datang daripada jalan ceritanya. Dalam salah satu babak beberapa saat, Nah, ini, geng, yang jadi kontroversi. I will take this trip. Nah, dapat ini. paparan peta Ini. Nine Dash Line, iaitu peta yang menunjukkan tuntutan China ke atas sebahagian besar Laut China Selatan. Masalahnya, tuntutan ini dipertikaikan oleh Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan kerana bertindak dengan tuntutan wilayah masing-masing. Malah pada tahun 2016, Tribunal Timbang Tara Antarabangsa di bawah UNCLOS memutuskan bahawa tuntutan tersebut tidak mempunyai asas undang-undang antarabangsa. Namun China Itulah. tidak menerima keputusan itu. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio says China's nine-dash line claim to almost the entire West Philippine Sea violates the United Nations Convention of the Law of the Sea. Kalau korang nak tahu, Lembaga Penapisan Filem Malaysia sebenarnya tidak terus mengharamkan filem ni tau. Sebaliknya mereka hanya meminta babak tersebut dipotong. Namun pihak studio tidak. mengapa berbuat demikian menyebabkan tayangan Abominable akhirnya dibatalkan di Malaysia. Malah Vietnam dan Filipina pun turut mengambil tindakan terhadap filem ini atas sebab yang sama. Lebih mengejutkan, keseluruhan kontroversi ini berpunca daripada satu paparan peta yang Itu. muncul hanya beberapa saat. Hanya gara-gara ini saja, guys, boleh jadi masalah yang cukup besar ya. Tapi kalau dari cerita admin Faktor Channel, sebenarnya lembaga penapis film itu
tak kisah, tak mengapa ditayangkan. Hanya, ya ini syaratnya diharuskan di bagian part ini, movie ini harus kena potong, kena cut, baru boleh tayang. Tapi nampak-nampaknya dari pihak film tidak menggubris hal itu, ya. Ya sudah, akhirnya tak boleh tayang, guys, ya. Hanya gara-gara ini, guys. Oke. Aduh. Oke. 8. Schindler List. Filem ini dianggap antara filem terbaik sepanjang zaman, hasil karya Steven Spielberg, tapi ia diharamkan di Malaysia. Why, guys? Why? Saves the world entire. Schindler's List ini diadaptasikan daripada kisah mengenai Oskar Schindler, seorang ahli perniagaan Jerman yang pada mulanya mengambil kesempatan daripada Perang Dunia Kedua untuk mendapatkan keuntungan. Once the war ends, forget it. But for now, it's great. You can make a fortune, don't you think? Namun selepas menyaksikan sendiri kekejaman tentera terhadap bangsa, beliau sanggup menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk menyelamatkan lebih 1,100 nyawa. Actually, you want these people? These people. My people. I want my people. Daripada dihantar ke kem penyiksaan. Tapi filem ini diharamkan di Malaysia bukanlah sebab memaparkan keganasan tau. Pada tahun 1994, Lembaga Penapisan Filem Malaysia menganggap Schindler's List sebagai sebuah filem yang boleh menimbulkan simpati terhadap bangsa serta memberikan pandangan negatif terhadap pihak lain. Lebih-lebih lagi, Malaysia tidak pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan dan menentang Faham, geng? keras agenda mereka sejak dahulu lagi. Ya itu. Syukran Malaysia, mantap deh. Ya, karena itulah akhirnya ini film di blok, guys, ya, di ban, tak boleh tayang di Malaysia karena ya sampai bila-bila nih ya Malaysia tidak akan pernah mengakui Israel. Itu mantap. Oke, lanjut lagi. 7. Bruce Almighty. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Siapa je yang tak kenal dengan Jim Carrey kan? Salah seorang pelawak dan pelakon paling terkenal di dunia. That's the move. Very good. So James, good. Tapi tahu tak kurang, salah satu filem lakonannya pernah diharamkan di Malaysia. Okay, how many fingers am I holding? Jadi Tuhan dia. 7. Tuhan. Bruce Almighty mengisahkan Bruce Nolan, seorang wartawan yang sering menyalahkan Tuhan atas nasib malangnya. Sehinggalah suatu hari Tuhan muncul di hadapannya. You must be Bruce. Nah ini. Who are you? Ini Tuhannya nih. Dan memberikan Bruce kelebihan untuk melihat sama ada dia mampu mentadbir dunia dengan lebih baik. Oh, come on! Astaghfirullahalazim. Dekat situ kita nampak kenapa filem ini mencetuskan kontroversi kan? Namun pada mulanya IPF meluluskan filem ini dengan klasifikasi 18PL. Tetapi selepas dibantah oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tayangannya dibatalkan kerana dianggap menyamakan manusia dengan Tuhan, sesuatu yang dilihat sangat tidak sesuai dari sudut agama. Malah filem ini turut diharamkan di Mesir, Arab Saudi, Iran, Kuwait dan Qatar atas sebab yang sama. Oh ya, dalam filem ini watak yang dilakonkan Morgan Freeman ada memberikan nombor telefonnya kepada Bruce kan? Sorry. Kalau korang nak tahu, di Amerika Syarikat nombor itu tidak digunakan, tetapi di beberapa negara lain ia milik orang sebenar. Sehingga kan mereka didakwa menerima banyak panggilan telefon daripada penonton. Ada akhirnya nombor tersebut terpaksa ditukar untuk versi DVD. Oke. Beda ya. Nah ini Tuhan nih. Gila sih. Kalau kalian pernah nonton ya, wah tuh itu tahun berapa nih guys ya? Saya kalau tak silap pertama kali nonton Bruce Almighty ini ketika di sekolah menengah pertama nih guys ya. Nah inilah sosok Tuhan versi mereka ini ya. Jadi orang berkulit hitam kan. Aduh ya patutlah kalau di ban ya, diblokir dan diharamkan di Malaysia ya karena tayangannya seperti ini guys ya. Mana ada geng Tuhan melihat para doa-doa umatnya ini dari komputer ini. Kalian pasti pernah nonton geng film ini geng. Aduh. Oke. Patutlah kalau diharamkan di Malaysia kan guys. Oke, kita lanjut lagi. 6.6. Cannibal Holocaust.
Aduh, ini agak brutal ini guys. Filem seram Italia yang diterbitkan pada tahun 1980 ini mengisahkan sekumpulan kru dokumentari yang memasuki hutan Amazon untuk merakam kehidupan suku kanibal. Namun akhirnya mereka sendiri menjadi mangsa selepas melakukan pelbagai kekejaman terhadap penduduk tempatan. Nah, itu salah mereka sendiri. Ya kan? Mereka tidak menggunakan filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harusnya begitu, ya. Ini salah mereka sendiri nih, guys. Think of ourselves! Hey! Get the film back home, Alan! Dan perkara itulah yang buat filem ini sangat kontroversi. Cannibal Holocaust memaparkan adegan keganasan yang melampau. Malah beberapa haiwan benar-benar diambil nyawa ketika penggambaran disebabkan kandungannya yang terlalu ekstrim. Filem ini bukan je terus diharamkan di Malaysia, tetapi juga Chile, Jerman, Iceland, Ireland, Itali dan banyak lagi. Kalau korang nak tahu, disebabkan gaya rakamannya yang terlalu realistik menyebabkan ramai menyangka ia adalah rakaman sebenar, sehingga pengarahnya Ruggero Deodato pernah ditangkap polis Itali kerana disyaki mengambil nyawa pelakonnya sendiri. Namun tuduhan itu digugurkan selepas semua pelakon hadir ke mahkamah dan membuktikan yang diorang masih hidup. Kalau yang itu dah tak diragukan lagi guys. Pasti auto haram kan dekat Malaysia guys. Aduh, oke, kita lanjut lagi. 5. Noah. Rasanya dengan nama tajuk pun korang dah boleh agak kenapa filem ni diharamkan kan? Ini Nabi nih. What do you want? Guys, Nabi Nuh. Ya. Nah, Noah lakonan Russell Crowe kononnya mengisahkan tentang Nabi Nuh membina sebuah bahtera gergasi untuk menyelamatkan keluarganya dan haiwan-haiwan daripada banjir besar. Itu. Ya. Pernah nonton tak geng? Kalian geng? Kalau korang nak tahu, sebelum filem ini ditayangkan lagi, ia telah dikritik oleh banyak pihak, termasuk kumpulan Kristian konservatif di Amerika Syarikat yang mendakwa bahawa ceritanya banyak menyimpang daripada kitab mereka. Bila je filem ni keluar, automatik ia diharamkan di beberapa negara seperti Qatar, Bahrain, UAE, Mesir, Indonesia, termasuklah Malaysia atas alasan yang sama, iaitu kerana melanggar undang-undang Islam dengan memaparkan watak Nabi Nuh. Selain filem Noah, satu lagi filem yang turut diharamkan atas alasan yang sama adalah filem The Prince of Egypt kerana memaparkan watak Nabi Musa. Nauzubillah min zalik. Waduh, aku belum nonton yang ini. Guys. Kalau Nuh, siapa geng yang sudah pernah nonton? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Ada aja nih guys ya. Aduh, oke. Kita lanjut lagi. Patutlah kalau diharamkan di Malaysia, tidak hanya di Malaysia, Indonesia, Qatar, Uni Arab Emirat juga mengharamkan film itu geng ya. Oke, kita lanjut lagi guys. 4. Siksa neraka. Oh, akhirnya apa yang saya katakan di awal tadi guys, terbukti juga dan masuk dalam senarai film Indonesia yang diharamkan di Malaysia, Siksa Neraka. Oke, kita lanjut bagaimana ulasan dari Fakta Channel. Berdoa pada Allah. Siksa Neraka merupakan filem seram Indonesia tahun 2023 arahan Anggi Umbara yang diadaptasi daripada komik popular era 80-an karya M.B. Rahim Shah. Filem ini mengisahkan 4 orang adik-beradik yang dibesarkan dalam keluarga yang kuat pegangan agamanya. Namun selepas satu kemalangan tragis, mereka berdepan pelbagai gambaran ngeri tentang siksaan di neraka mengikut dosa-dosa tertentu. Sekali tengok, nampak macam filem ni membawa pengajaran yang baik kan? Malah penerbit dilaporkan membelanjakan kira-kira 5 bilion rupiah hanya untuk menghasilkan kesan visual neraka. Tapi tahu tak korang, filem ini sebenarnya diharamkan di Malaysia dan Brunei. Banyak laporan media percaya yang berkait dengan gambaran CGI neraka yang dianggap sensitif kerana memaparkan perkara gaib dalam konteks agama. Itu, ini ya, nasihat daripada Mufti Wilayah Persekutuan kepada para pengarah film untuk mengelakkan kekeliruan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama nih, jangan menggambarkan perkara yang gaib seperti azab kubur. Nah, jangan-jangan nih guys, tidak hanya siksa neraka, siksa kubur pun jangan-jangan nih juga diharamkan di Malaysia nih guys, karena ada sequel lanjutan dari siksa neraka ya. Jadi kalau tak silap
beberapa bulan lalu ada juga guys ya film dengan tajuk yang hampir serupa, yaitu Azab Kubur. Nah ini kalian siksa neraka, ada lagi nih guys Azab Kubur ya, atau siksa kubur. Nah yang kedua, bertindak sebagai kafir, mencela Islam dan syirik adalah dilarang bagi seorang mukmin karena perbuatan tersebut dianggap sebagai kebenaran walaupun hanya perbuatan. Nah, 3, jangan perlakuan dalam mana-mana adegan. Adegan apa nih? Adegan begini atau gimana nih guys? Pilihlah yang 4 ya, terakhir, pilihlah menutup aurat dan memakai pakaian yang sesuai selari dengan kesopanan budaya Timur dan Melayu. Itulah patutlah kalau di blog ya, diharamkan di Malaysia guys. Dah agak dah aku. 3 Barney's Great Adventure. Oke. Ini kenapa diharamkan? Rasanya mesti ramai yang kenal dengan dinosaur ungu ni kan? Salah satu rancangan kanak-kanak paling popular sekitar era 90-an dulu. You Love Me. Tapi korang tahu tak, Barney and Friends pernah menghasilkan sebuah filem pada tahun 1998 bertajuk Barney's Great Adventure. Yang peliknya, filem ini diharamkan di Malaysia. Why? Ceritanya mengisahkan Barney bersama 3 orang kanak-kanak yang menemui sebiji telur ajaib. Have you ever seen an egg like this? Lalu memulakan pergembaraan untuk memulangkannya ke tempat asal. Okey. Yang peliknya, filem ni langsung tak mengandungi adegan ganas, bahasa kasar atau kandungan dewasa. Namun di Malaysia, lembaga penapisan filem mengharamkannya atas alasan tidak sesuai untuk kanak-kanak. Masalahnya, sehingga hari ini LPF tidak pernah menjelaskan bahagian mana yang menyebabkan ia dianggap tidak sesuai. Walaupun filem ini diharamkan, siri Barney and Friends tetap pernah disiarkan di Malaysia dan menjadi kegemaran ramai kanak-kanak sekitar era 90-an hingga awal 2000-an. I love you, you love me. Berarti masih jadi misteri guys, kenapa lembaga LPF kenapa diharamkan nih? Nah ini masih tertanya-tanya juga lah, kenapa ya? Oke, kita lanjut lagi guys. 2 Vishwaropam. Apa ini? Amerika. Vishwaropam merupakan filem aksi pengintipan Tamil tahun 2013 yang diarahkan, diterbitkan, ditulis dan dibintangi oleh Kamal Hassan. Filem ini mengisahkan Wissam Ahmad Kashmiri, seorang guru tarian Kathak di New York yang kelihatan lemah lembut dan tidak berbahaya. Namun, identiti sebenarnya jauh berbeza. Wissam sebenarnya ialah ejen risikan India yang menyamar untuk menyusup masuk ke dalam rangkaian pengganas yang merancang serangan besar di Amerika Syarikat. Tapi baru je filem ni keluar, beberapa pertubuhan Islam di India dengan keras membantah tayangan filem tersebut kerana ia menggambarkan umat Islam secara negatif dan mengaitkan Islam dengan keganasan. Kalau korang nak tahu, di Malaysia filem ini telah diluluskan dan mula ditayangkan pada 24 Januari 2013. Tapi keesokannya, Kementerian Dalam Negeri mengarahkan tayangannya dihentikan selepas menerima bantahan daripada beberapa NGO Islam. Malah pihak pawagam terpaksa memulangkan semula wang lebih 300,000 orang penonton yang menempah tiket awal. The Central Board of Censors, they've sat on the film and they had representatives from the Muslim community. Tapi tidak hanya ini saja guys, sebenarnya di luar sana itu banyak sekali film-film yang hampir serupa, di mana ada jalan satu cerita bahwasanya Islam ini semua teroris, Islam itu buruk. Itu sering sekali geng aku nonton film-film yang seperti itu guys. Jadi memburuk-burukkan agama Islam, memburukkan orang-orang Muslim. Alamak, ya Allah, astagfirullah. Oke. Lanjut lagi guys. Patutlah kalau diharamkan di Malaysia kan kalau yang seperti ini. 1 Daredevil. Serius? Before justice finds you. Why? Korang mesti tahu filem Daredevil kan? Sebuah filem pada tahun 2003 yang mengisahkan Matt Murdock, seorang peguam buta yang menjadi vigilanti untuk mempanteras jenayah pada waktu malam.
Kenapa? Tapi tahu tak korang, filem Adiwira ini pernah diharamkan di Malaysia sebab nama Daredevil. Menurut laporan ketika itu, pihak berkuasa dikatakan bimbang sekiranya nama Daredevil boleh menggalakkan golongan muda memuja watak yang mempunyai perkataan syaitan pada namanya. So Daredevil 2003 is banned from Malaysia, like completely forbidden. The Malaysian Film Censorship Board said that this movie was banned due to the fact that they didn't want their young kids, their children, worshiping the devil like person or creature. Tapi apa yang lagi pelik, setahun kemudian ini Hellboy. muncul pula filem Hellboy yang terang-terang watak utamanya merupakan seekor syaitan yang dipanggil dari neraka ketika Perang Dunia Kedua. Pelik guys. Pelik yang Secara ini. logiknya, confirm lah filem ni pun jauh lagi kontroversi dari Daredevil kan? Memang filem ni mula-mula di-ban tau, tapi lepas je pengedar menukar namanya kepada Super Sapiens, ia terus diluluskan. Super Sapien? Apa itu? Dan sepanjang filem, semua watak masih memanggilnya Hellboy. Cuma tajuk pada poster saja yang bertukar. Tapi ini bukan kali pertama filem diharamkan sebab nama tau. Pada tahun 1995, sebuah filem bertajuk Babe turut diharamkan. Didakwa kerana filem itu menjadikan khinzir, iaitu haiwan yang haram di dalam Islam, sebagai watak utama. Oh, itu dia. Kalau ini memang betul. Dan nama Babe menyerupai perkataan dalam bahasa Melayu, sekaligus dianggap sensitif. Oh, ini aku baru tahu nih. Dilarang karena perkataan babe yang bunyinya serupa dengan babi. Perkataan Melayu untuk yang dianggap tidak halal. Ia juga menggambarkan Oke, ini kalau kan gimana nih guys? Karena mungkin ya tidak semua sih ya. Mungkin ada beberapa orang yang memanggil nama couple atau pasangannya ya, entah itu suami atau istri itu dengan sebutan babe. Nah itu gimana nih guys menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar ya. Oke, baru tahu nih aku nih. Teringat pula fakta pasal filem tempatan bertajuk karya Nemri yang turut diharamkan sebab tajuknya selain kandungan yang dianggap menyentuh sensitiviti kaum. Tapi itulah, nak cerita panjang-panjang macam tak kena dengan tajuk video kali ini pula kan? Betul. Mungkin fakta boleh buat satu tajuk khas pasal filem Malaysia yang diharamkan di negara sendiri. Apa pandangan korang? Boleh juga yang itu guys ya. So, gimana lagi? Menurut kalian boleh komen lah di ruang komentar ya. Akhirnya tahulah aku guys ya, mana-mana film yang diblok atau diharamkan di Malaysia. Tak sangka lah guys ya, ternyata dari 10 senarai ini ada satu film Indonesia yang diblokir atau diharamkan di Malaysia guys ya. Siksa Neraka. Oke, so guys ya, macam mana nih komentar kalian? Boleh komen lah di ruang komentar. Sebenarnya masih banyak lagi film-film yang mungkin diblokir atau diharamkan di Malaysia, tapi mungkin tak disebutkan oleh admin Faktau channel karena ya mungkin karena durasi waktu mungkin guys ya. Oke, so geng ya, boleh-bolehlah komen sedikit ya di ruang komentar. Oke, seperti itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye. Aduh, Indonesia kena blokir nih ya. Aduh, kena ban.